نص عن الشارع لكن وجدا كالجسد بهذا السند والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظروا المفسر سؤالنا ثم عذاب القبر نعيمه وكبع بالحجر وقل يؤال الجسم بالتحقيق عن عدم وقيل عن تحقيق محض لكن ذلك خصوصا بالأنبياء ومن عليهم رسل ورجحت في عدد الأحيان وفي زمن قولان والحساب حق وما في حقه الخلاف فسيئات عنده النبي والحسنات ضعفت في الفضل والرزق صغير وجدوب يكسر واليوم الآخر ثم حول الموت في حق فخفف يا رحم والسيف وواجب أن تنعب الصحف كما من القرآن نص مورثا ومثل هذا الوزن والميزان فتزن الكتب أو الأعيان كذا الصراط فالعباد مختلف نورهم فسلم ومختلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم ذلك يجب وفيها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حيث وجدت الجنة فلك من دار خلود للسعيد والشقي مؤدب منعم مهما بقي إيماننا بحول خير الرسل حسن كما قد جاءنا في النافق ينال شربا منه أقوام وفوا بأهله وكل من تغوا وواجب الشافعة المشفع محمد مقدما التمنع وغيره من مقتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار بالدليل مؤمن غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالبر وما يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه كاذب بعد ارتكب كبيرة ثم الخلود محسنا وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات ورزق عند القوم ما به انتفع وقيل لا بل ممل وما اتبع فيرزق الله الحلال فاعلم وارزق المكروه والمحرم للاكتساب وتوكل التلف والرجح التفصيل حسب ما أولف شيء هو الموجود وثابت في الخارج موجود وجود شيء عينه والجوهر الفرد حادث عندنا لا ينكر ثم ذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة فتان منه المثل واجب في الحال والانقضاء يعود الحال لكن يجدد ثبت لما اختلف وفي القبول رأيه قد اختلف وحفظ دين ثم النفس ما النسب ومثلها أكل ونبل قد وجب وما للمعلوم ضرورة جحد إننا يقتل كفر ليس حد ومثل هذا منبت المجمع أو lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Kita baca Fatihah 3 kali dulu, hadiah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ummahatil mukminin, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, a'immah mazahib dan para masyayikh, para guru-guru, khusus kepada Muhasyi Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri Syekhul Azhar, dan kepada nazim iaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah ni ialah bismillah Syekh Ibrahim Baijuri dah. Bukan bismillah Syekh Ibrahim Laqani lagi. Di bawah nu barulah Syekh Ibrahim Al-Laqani qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Bawah nu ke dalam kurungnya nu barulah dia ke syarah bismillahirrahmanirrahim. Adanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Aku mula mengarang ini hasyiah, ini syarah. Baik. Jadi kitab atau nazam matan Jawharatut Tauhid ni ialah satu nazam daripada Imam Ibrahim Al-Laqani tentang tentang mata pelajaran ilmu tauhid yang paling melengkapi lah pada perbahasan, sebab tu nazam dia pun panjang. Nazam dia tu panjang, dia bahas habis. Tu dia sebut habis lah tu. Siapa bab ayat mutasyabihat, ayat muhkamat kau dia sebut. Kalam lafzi, kalam nafsi pun dia sebut. Tentang asma Allah, adakah boleh kita letak atau dia tauqifiyah pun dia sebut. Itu jadi satu-satulah kalau tak silap lah. Satu-satu nazam ilmu tauhid yang paling lengkapnya ialah Jawharatut Tauhid. Jawharatut Tauhid. Kemudiannya tu syarah yang paling halusi lah lagi kira-kiranya. Yang paling halusi pada perbahasan nazam Jawharatut Tauhid ni ialah Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Itu Syekhul Azhar. Banyak syarah ni, banyak. Di maktabah tu tengoklah. Kitab-kitab matan Jawharatut Tauhid ni banyak. Syarah dia tu banyak. Hatta syarah daripada Syekh Ibrahim Laqani sendiri pun ada. Tu 4 jilid kalau tak silap. Dia tu lebih lagi lah. Nazim sendiri ya syarah dia tahu lah. Jadi kalau kita nak ngaji 4 jilid tu tak tahulah bila nak khatamnya. Awak jadi kitab rujuk ke lah tu nya. Hon ni pun rasa macam tebal ni tak ni. Tebal tak ni, tak tahu nak sudah bila tak tahu. Nak khatam bila tak tahu. Tengok gilah.
Baik, kata dianya alhamdulillah. Segala puji tu hak Allah Taala belaka. Nah. Ini maklum ni khutbah syarah. Ini khutbah bagi syarah. Alhamdulillahi, segala puji tu hak Allah Taala belaka. Siapa Allah? Sifatul ula, sifatul awal. Sifat yang pertama bagi Allah, al-munfaridi bil i'dami wal ijad. Dah. Kalau kita nak baca dengan sajak kan, wakah gitulah. Mana bil i'dami wal ijadi. Allah tu al-munfaridi. Tu yang ketunggalan lah. Iya. Allah tu ialah yang ketunggalan, munfarid. Yang ketunggalan lah ia Allah Ta'ala tu bil i'dami wal ijadi. Dengan meniada dan mengada. Tu. Tengok. Jadi syarah iaitu Syekh Ibrahim Baijuri sebagai bara'atul istihla juga ni. Sebagai bara'atul istihla, terbit-terbit anak bulannya nak bercakap tentang ketunggalan Allah. Dan ilmu ni ilmu nak bahas tentang sifat ketuhanan Allah. Antara lainnya Allah Ta'ala tu ketunggalan dia. Tunggal, satu dia. Kemudiannya Syekh Ibrahim Baijuri dia sebut kedua-dua. Tentang tugasnya sifat kudrat tu lah. Iaitu mengada dan meniada. Mengada dan meniada. Ini pendapat jumhur ulama lah. Pendapat jumhur ulama, Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat, sifat berkuasa. Dia berkuasa mengada dan meniada. Tu. Ada juga pendapat ulamanya. Dah. Allah Ta'ala tu zat yang bersepakai di dia tu sifat berkuasa, sifat kudrat, berkuasa mengada. Tu. Adapun meniada, niada tu tidak termasuk daripada tagangnya sifat kudrat. Hanya apabila habis waktu orang panggil Tuhan mengada tu, maka jadi tak ada dengan sendiri, tak ada gitu. Tu seumpama dia kata seperti liling tu. Habis sumbu ya habis pada itu tak ada kena tiup apa dah. Atau kita kata nak lapu minyak. Lapu minyak tu, habis minyak dia habis, tak ada. Habis minyak tu habis lapu, tak menyala dah orang panggil api dia tu. Tu. Bukan kata di meniada ke tiup ke mana seumpama lilin tadi tu lah. Habis sumbu, habislah orang panggil api. Habis minyak, habislah api cahaya tu. Berhenti lah terik, tak ada lah lapu tu. Tak ada cahaya lapu tu. Gitu ya. Itu satu pendapat daripada ulama. Kerana kata dia kalau Tuhan ni orang panggil meniada, Tuhan menjadikan meniada. Mana Tuhan buat pula mati tu. Kok ana pula ni. Jadi mati tu satu benda yang ada lah. Tapi kau tu lemah tu. Sebab warid dalam satu hadisnya, akhirat esok diperupakan orang panggil mati tu seperti seekor kibah. Kemudian disuruh sembelih ke orang panggil mati tersebut. Maka tak ada dah mati. Sini. Kalau gitu mati tu. Tuhan mengada kah? Apabila kena mati dia orang tu, artinya Tuhan meniadakan. Gitu. Kalau gitu i'dam pun termasuk juga daripada tugas sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kenapa didahulukan bil i'dam daripada ijad? Ya patutnya bil ijadi wal i'dam. Sudah. Jawabnya selain daripada nak supaya cocok dengan sajak-sajak di belakang nanti, selain daripada tu ditilik pada timbangan mungkin ni, belum daripada dia tu ada, dia ada kat Allah Ta'ala, maka berat dia kok sebelah tiada. Kok sebelah tiada. Tapi bukanlah dengan makna Allah Ta'ala meniadakan. Kenapa? Kerana
perkara tersebut memang tak ada sejak azal lagi. Nah, lepas tu meniada dan mengada ni fima la yazal. Bukan pada azali tapi fima la yazal. Beza lah. Tuhan bersifat dengan kudrat iradat tu fima yazal, pada masa azali. Ada pun orang panggil Tuhan mengada dan meniada tu fima la yazal. Nah, tu beza tu. Sebab tu meniada tu daripada ada kepada tiada. Al-i'dam syai' minal wujudi ilal adami. Bukan minal adami ilal adami dak. Kata ni. Daripada tiada kepada tiada. Nah. Lain daripada ada kepada tiada. Tapi nisbah orang panggil asal makhluk ni ada dengan tak ada sama berat. Lalu Tuhan perkekalkan makhluk tu dengan tiada. Tu. Itu pun termasuk dalam kekuasaan Allah Ta'ala juga. Nah. Diperkekalkan orang panggil makhluk tu dengan tiada. Nah. Tu. Ya asal mungkin ke ada dengan tak ada sama berat. Nah. Maka tengah tu tak ada tu. Artinya Tuhan memperkekalkan dia tu tak ada. Bukan Tuhan meniadakan kerana nak meniada guana dia memang tak ada. Nah. Tuhan kekalkan di atas tiada. Nah, siapa masa Tuhan kanda fima la yazal, Tuhan mengadakan makhluk tu. Maka tengah dah ada ni. Ada dengan tak ada sama berat juga kita ni. Betul tak? Sama berat juga. Nak ada boleh, nak tiada boleh. Sama berat. Tapi Tuhan kekalkan di atas ada. Ada. Pak, siapa masa paknya dia tiadakan pula oleh Allah Ta'ala. Gitu lah. Tu. Jadi, yang mengada dan meniada ni ketunggalan ya Allah Ta'ala. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa lah. Itulah. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Habis. Al-munazzahi. Nah. Ini sifat tsani. Sifat yang kedua bagi lillah. Segala puji itu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu al-munazzahi. Al-munazzahi ay mutanazzah. Apa mutanazzah? Ay mutahhar, muqaddas. Yang tersucilah ia. Tak ada kena menyuci, dia tersuci sedia kala lagi. Itu maksud kita dah. Al-munazzahi, yang tersucilah ia Allah Ta'ala tu. An syawaibin naqsi, daripada bercampur bau segala kekurangan. Dah. An syawaibin naqsi, daripada bercampur bau segala kekurangan. Nah. Tu wal adadi ni atah pada kata an-naqsi. Tu. Tersucilah ia Allah daripada bercampur bau yang kurang, wal adadi, dan segala yang melawani. Tu al-adadi ay tudaddu za' was sifatu. Tu tudaddu za' was sifatihi. Yang melawani, yakni yang segala yang melawani za' dan segala sifat-sifatnya. Maknanya tak ada Tuhan selain, zat selain daripada zat Allah Ta'ala yang sama seperti zat Allah Ta'ala tu tak ada. Kemudian pulaknya di zat dia tu apabila adanya sifat perkuasa, tak ada lah sifat lemah. Itu makna kita. Apabila ada kudrat, tak ada lah orang panggil al-ajzu. Apabila adanya iradat, tak ada lah ikrah. Tu atau apa lagi? Illa au tabi'at, cukup lah. Apabila ada samak basar, maka tak ada lah a'ma. Apa? Asammu. Itu. Apabila adanya sifat kalam, maka tak ada lah al-bakam. Al-kharas, tak ada. Itu tersuci. Itu mana tersuci itu tak ada. Tak ada yang melawani zat dan segala sifat-sifatnya. Yang ni yang melawani segala zat dan sifat-sifat dia tu orang panggil mustahilah. Perkara-perkara yang tentu tidak lagi tak ada.
di Allah Subhanahu wa taala lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ay a'tarifu, itu maksud asyhadu ay a'lamu biqalbi wa uqirru bil lisani. Nah, asyhadu ay a'lamu bil qalbi, aku mengetahui dengan hatiku, wa uqirru bil lisani, dan aku ikrarkan dengan lidahku. Itu tuh wa a'tarifu bil a'mali, dan aku mengakui dengan segala gerak kerja aku. Itu maksud Allah akan bahawasanya tidak ada ilaha Tuhan yang sebenar illallahu, melainkan Allah sahaja Tuhan yang sebenar yang ada. Wahdahu, satu-satunya. Itu tu wahdah, satu-satunya, padahal isyarat tauhid dah tadi tu. Jadi tadinya la ilaha illallah tu orang panggil isyarat tauhid pada zat dah. Nah. Isyarat wahdaniyat pada zat. Wahdahu ni isyarat wahdaniyat pada sifat. Nah. La syarika lahu ni tafsir bagi wahdah, dan serta juga isyarat wahdaniyat pada af'al. La syarika lahu, tidak ada kongsi baginya, bagi Allah tadi tu tak ada kongsi. Tak ada sekutu bagi dia. Pada menentu, pada berbuat, tak ada kongsi, tak ada sekutu. Tu dah. Tak ada kursi, tak ada sekutu. Jangan duk berasa dalam hati kita bila kita pasang kipas tu, nak Tuhan berkursi dengan kipas untuk uyak angin pada kita, jangan. Atau kita pasang lapu tu kat, Tuhan berkursi dengan lapu nak uyak cerah pada kita, jangan. Atau bila kita makan nasi tu, Tuhan berkursi dengan nasi nak uyak kita kenyang tu, jangan. La syarika lahu, tak ada kursi baginya, bagi Allah Ta'ala. Itu isyarat wahdaniyat fil af'al. Nah. Jadi la ilaha illallah tu sendiri isyarat wahdaniyat fi zat. Wahdahu tu isyarat wahdaniyat pada sifat. La syarika lahu tu sebagai tafsir wahdah. Selain daripada dia tu mentafsirkan bagi wahdah, dia juga isyarat kepada wahdaniyat fil af'al. Maka kerana itulah dalam peribahasa ilmu ni adanya peribahasa wahdaniyatu. Apa? Bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala. Bersangatan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Tu. Al-Qadimu. Boleh baca Al-Qadimu boleh. Nak baca Al-Qadimu pun boleh. Nak baca Al-Qadimi pun boleh. Kalau baca Al-Qadimu ni sifat bagi Allahu tadi. Nah. Kalau kita baca Al-Qadimi tu sifat bagi lillahi tadi, alhamdulillah. Lillahi tadi. Boleh baca dua. Tengahnya tu guru ada baca Al-Qadimu, ada baca Al-Qadimi. Artinya kalau kita tengok, baca Al-Qadimu ni artinya dia buat sifat pada Allahu lah ni. Nah. Tu kalau baca Al-Qadimi dia buat sifat bagi lillahi ni. Sifat yang ketiga lah. Nah. Boleh dua-dua. Al-Qadimi, Allah tadi tu. Nah, Allah yang dia akui kata bahawasanya tak ada Tuhan melainkan dia tu Al-Qadimu, zat yang sedia. Apa? La ibtida'a lahu, tidak ada permulaan baginya. Itu makna Al-Qadim. Tak ada mula bagi dia. Dan tidak berubah. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Tak ada permulaan bagi dia dan tak berubah. Nah. Karena kalau benda tu kita tak tahu pun sekali dia tu orang panggil baharu ke tidak. Nak cek kata dia baharu, tengok dia berubah tak. Nah. Sebagaimana kita mengaji itulah. Nah, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun wa kullu hadithin fala budda lahu sani'un. Situ. Jadi Allah Ta'ala Al-Qadimu, Al-Qadimi artinya zat dan sifat-sifat dia tu sedia kala. Apa makna? Tak ada mula dan tak berubah. La ibtida'a lahu wa lam yataghayyar. Nah, yang tidak ada permulaan bagi dia
dan tidak berubah. Itu al-qadim. Al-mukhalifi al-mukhalifu. Dua tu. Ni. Ni isyarat kepada mukhalafah ni. Nah. Isyarat kepada mukhalafatuhu lil hawadithi. Al-mukhalifu al-mukhalifi. Yang menyalahi tak serupa maknanya. 5 bagi barang adahu selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Tu gapo dia ma adahu, barang selain daripadanya selain daripada Allah Ta'ala. Bayang pada kata ma minal kainati, daripada segala kainat, segala mungkinat ni. Tu lebih tinggi lagi, lebih orang panggil umum lagi daripada makhluqah. Dah. Ia tak pasti kata menyawa ke tak menyawa. Sebut kata mungkinat ni kak, ia tak ada kira lah. Nah, petok, bulat, lepeh, kepek, ia berlaku. Nah, kainat belaka lah tu. Nah, perkara sungguh terima tidak. Kalau makhlukak tu kak, artinya benda yang kena jadi saja. Benda yang dicipta daripada tak ada kepada ada. Nah, jadi Allah Ta'ala tu tak serupa bukan setakat dengan buah kelapa. Tak serupa dengan bulat buah kelapa, atas buah kelapa, luruh buah kelapa, jatuh buah kelapa, bawah buah kelapa. Tak serupa laku. Tu bila sebut kata al-mukhalifi al-mukhalifu lima adahu minal kainati. Nah, menyalahi makna tak serupa lah ya Allah Ta'ala akan barang selain daripadanya, selain daripada sebagai Allah, minal kainati, daripada perkara-perkara kainat. Al-baqi ni isyarat pada sifat bakal. Al-baqi yang kekal, lantiha alahu lah. Itu maknanya al-baqi, tak ada sub baginya. Malam yang tarayat dan tak berubah kok. Tak ada sub bagi dia dan tak berubah. Al-baqi yang kekal. Nabi kekal sini kekal zati lah, bukan makna kekal aridi. Kalau kekal aridi tu makna diperkekalkan. Tapi bahasa dia dah, bahasa zat dengan sifat-sifat Tuhan dah kekal, tak ada hujung bagi dia, dah tak berubah. Tu kerana idza sabatal qidamu sabatalahu baqa'u aidan. Bila sabit lah orang panggil qidam, maka sabit jugalah baqa' bagi dia. Wa haliku kulli man adahu, dan benasalah bagi tiap-tiap mereka selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Apa man adahu? Tiap-tiap man adahu, tiap-tiap mereka selain daripadanya, selain daripada Allah Ta'ala. Minal makhluqati, Tuhan tu kekal, lain daripada Tuhan tu semua binasa habis. Tu kullu syai'in haliku illa wajhah. Itu panggil daripada Al-Quran tu dia ni. Kullu syai'in haliku illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu tu binasa. Tapi kullu sini kullu jami' majmu' ni. Okey, tu. Kullu jami', kullu majmu'. Dia majmu'. Majmu' kalau tilik pada janji. Kullu ni boleh kita pakai jami'. Kalau tilik pada asal. Gitu. Ada tanya kullu syai'in haliku illa wajhahu. Tiap-tiap sesuatu tu menasa melainkan zatnya Allah. Kata kullu situ ni nak debat asal kullu bid'atin dalalatun. Terwana situ pakai kullu majmu', tidak kullu jami'. Sini sini kullu, sini kullu apa? Jawab ke dia boleh dua-dua. Kalau mau pakai kullu jami', artinya tilik kepada nah, tilik pada dalil. Tilik pada dalil jadi kullu jami', kullu majmu', gitu. Kalau mau pakai kullu tu kullu jami' sekalian, maknanya semua sekali tak terlepas, maka tak tilik pada nah, tilik pada asal. Kalau tilik pada nah, kullu majmu'. Mana? Kerana ada beberapa perkara-perkara yang Allah Ta'ala perkekal. 10 perkara lah kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad sebut. Tu. Syurga, neraka, luh mahfuz, qalam.
mizan, ruh-ruh orang mukmin, ruh-ruh tak ada kira lah orang mukmin kan ada jasad-jasad para anbiya syuhada. Nah, apa lagi ajbuz zana, itu beberapa perkara Allah Taala perkekar. Jadi kalau tilik pada nah kullu situ kullu majmu. Kalau tilik pada asal tak ada tilik dengan nah kullu jami' ngemeh. Nah, syurga dengan akal roh dak binasa. Roh Tuhan kuasa nak membinasakan dia. Tak ada belak itu habis itu. Habis itu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana. Wa asyhadu ay a'lamu bil qalbi wa uqirru bil lisani wa a'tarifu bil a'mali. Mana gitulah. Aku mengetahui dengan hatiku dan aku ikrarkan dengan lidahku dan aku iktirafkan dengan segala perbuatanku anna akan bahawasanya sayyidana. Nah, isim bagi anna. Sayyidana, penghulu kami. Wa nabiyyana, dan nabi kami. Siapa penghulu kami, nabi kami ni? Badar. Muhammadan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabar bagi annanya abduhu wa rasuluhu. Nah. Abduhu ialah hambanya, hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya, utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad tu ialah hamba Allah, bukan Allah. Nah, utusan Allah, nah, bukan Allah. Jangan duk telajak pergi siapa kata Nabi Muhammad tu ialah Allah, Allah ialah Nabi Muhammad tu. Ajaran-ajaran sesat ni kadang-kadang dia itu. Kalau Nabi Muhammad dia berupa dengan rupa manusia, tu ada dia Muhammad jadi nabi. Tapi setelah mana dia tu wafat, tak ada dah tubuh dia jadi Tuhan pula. Tu karutlah ke tu. Nah. Jadi Nabi Muhammad tu bukan Tuhan, tapi hamba bagi Tuhan dan utusan bagi Tuhan. Gitu dah. Tu as-sadiqul aminu. Nah. Tu as-sadiqu. Yang benar. Tu yang benar apa? Ai fi da'wati risalah. Fi aqwalihi wa af'alihi wa taqririhi. Tu. Benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pada dakwah kerasulannya, fi da'war risalah, fi da'wati risalatihi, pada dakwah kerasulannya, wa fi aqwalihi, pada segala perkataan sabdaan-sabdaannya, wa fi af'alihi, dan pada segala perbuatan-perbuatannya, wa fi taqririhi, dan pada segala akwa-akwa dia. Semuanya benar. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu isyarat pada sifat siddiq tu. Nah. Al-aminu. Nah. Al-aminu, yang amanah. Yang amanah. Maknanya yang terpelihara daripada mengerjakan perkara-perkara yang dicegah. Hatta perkara tu perkara yang makruh. Hingga khilaful aula sekalipun. Itu isyarat kepada sifat amanah. Al-muballighu. Lagi pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambanya dan utusannya tu. Yang mana hambanya dan utusannya tu yang benar dan yang amanah. Al-muballighu, yang menyampai kula akan tiap-tiap ma barang umira bitablighihi, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Baca bina maf'ul. Nah,
umira bitablighihi, yang diperintahkan dengan menyampaikan dia tiap-tiap barang tadi tu, min rabbil alamin. Tu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersifat dengan al-muballighu, yang menyampaikan kulla akan tiap-tiap ma barang, umira bitablighihi, yang diperintahkan dengan menyampaikan dia barang. Menyampaikan ai ila ummatihi lah, begitu, ilal khalqi boleh, ila ummati, pada makhluk, pada umatnya boleh. Barang tadi tu min rabbil alamin, tiap-tiap barang tadi tu daripada Tuhan semesta alam. Di situ lah. Sallallahu sallallahu, dia tulis ya tu, nah, pada hakikatnya ialah alif tu. Sallallahu, berselawatlah oleh Allah, alaihi, di atasnya, di atas Sayyidina tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan di atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu keluarga Nabi dan sahabat Nabi ni jawahiril ma'arifi, boleh baca gitu boleh, atau kita baca jawahirul ma'arif boleh. Kalau baca jawahiru maknanya jadi khabar bagi mubtada ini mahzuf. Hum, bermula mereka itu, keluarga dan sahabat ni, jawahirul ma'arif, permata-permata pengenalan, permata-permata makrifat. Kalau baca jawahir itu badar lah, wa azhari riyadil fasahati wal awarifi. Keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ni azhari riyadil fasahati wal awarifi, ialah bunga-bunga pada kebun kefasihan. Mana fasih, fasahah maknanya fasih lah. Wal awarifi, bunga-bunga pada kebun kebun-kebun pengenalan, pengetahuan. Ini orang panggil tasbih, tanpa ada tu tasbih balik ni. Nah. Tu. Yang ni diserupakan orang panggil kefasihan dan segala ilmu pengetahuan tu seperti kebun, tapi pada bunganya, gitu pada bunga dia, iaitu sahabat-sahabat Nabi dan keluarga-keluarga Nabi ni, ialah tu permata-permata pengetahuan. Tu juga tasbih juga tu. Sahabat jadi permata pula, bukan orang dah. Seperti permata pengetahuan, begitu dan seperti bunga-bunga pada kebun kefasihan dan ilmu-ilmu pengetahuan, begitu. Habis dah puas sekali tu. Kemudian amma ba'du ni orang panggil kalimatu intiqal ni. Kalimah yang dibawa datang untuk berpindah min uslubin ila uslubin akhar. Ya, pada satu uslub pada uslub yang lain. Faslul khitab dia panggil ni. Fasal penceraian. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, ba'du ay ba'dal basmalah itulah, ba'dal khutbah tadi. Ba'dal basmalah hamdalah, wassalatu ala rasulillah tadi. Adapun kemudian daripada itu, fayaqulu afqarul wara ila rabbihil qadiri. Maka tu jawab bagi ammah, yaqulu, berkatalah, afqarul wara,
sefakir-fakir makhluk Allah Ta'ala. Afqar tu isi tabdil tu. Nah. Afqarul wara, mana sefakir-fakir makhluk. Al-wara ay al-khalqu. Tu apa makna fakir? Ini daimul ihtiyaj wa kathirul ihtiyaj. Nah. Tu orang panggil fakir. Mana senantiasa berhajat. Bukan fakir orang tak ada duit tu. Tak. Nah. Tapi orang pelajar pondok ni memanglah sejak daripada dulu dipanggil Tok Pakir. Dari sini. Tok Pakir, apa Tok Pakir? Ini daimul ihtiyaj wa kathirul ihtiyaj. Ihtiyaj ke apa? Dah lagi. Nah, ihtiyaj ke ilmu ke, ihtiyaj ke Tuhan ke, ihtiyaj ke duit orang buat ada. Nah, tu. Hidup pondok tu nak nanti tengok siapa nak ajak main tahlil, nak nunggu kubur dah ni. Maya-maya itu daimul ihtiyaj ke? Mana senantiasa berhajat kepada duit. Daimul ihtiyaj lil fulus. Nah. Ada juga gitu. Atas mulaka. Nah. Atas mulaka. Ada Tok Pakir, Pakir ke apa? Tahulah pakir ke apa? Pi dah. Pi. Fayaqulu afqarul wara ila rabbihil qadir. Di situ dululah. Amma ba'du fayaqulu afqarul wara ila rabbihil qadir. Ya awak ni kena sikit-sikit gitu ya. Kita boleh banyak-banyak lalu. Nah. Ya enjin nak panas enjin ni. Ke sini. Lutfi boleh pak. Rik ni. Mana aku ni? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata, itu deh, alaisallahu ta'ala yaqulu, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman ia, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Aja dah. Ada. Hal yahmilu zada ma'ahu. Situ. Baik. Fa in qulta, maka jika engkau kata. Baca dah situ ni. Saya tak baca lagi. Baca dah. Maka jika engkau kata fal mutawakkilu, maka bermula orang yang bertawakul ni. Hal yahmilu, adakah menanggung ia mutawakkil azada akan bekalan ma'ahu sertanya serta mutawakkili fil asfari pada musafir amla atau tidak. Itu nak gitu. Fil asfari adakah tanya fal mutawakkilu, maka bermula orang yang tawakul tadi, orang bertawakal, orang tawakul tadi, hal yahmilu zada ma'ahu, adakah menanggung ia akan bekalan sertanya serta mutawakkili fil asfari pada segala safa-safanya ataupun tidak, amla ataupun tidak. Fa'lam ay fa'aqulu laka i'la, maka aku jawablah bagi engkau, ketahuilah olehmu, annahu akan bahawasanya ay annal mutawakkilah, akan bahawasanya orang yang bertawakul itu rubbama kadang-kalanya yahmilu zada, menanggung ia akan bekalan ay fil asfari pada musafirnya, pada safa-safanya. Memang dia bawa bekal. Orang tawakul ni bukan tak bawa bekal. Gimana wah? Nak pergi apa? Nak pergi Indonesia contoh, atau nak pergi Mekah. Lepas tu selas pinggir gini, tak apa, tawakul. Nah, nyawa awak baik ke apa nya bubuh bekal itu, ada kalanya rubbama yahmilu zada. Ada kalanya orang panggil, ada kalanya menanggung ia mutawakkil itu azada akan bekal. Tapi wala yu'alliku qalba bihi, padahal tidak bergantung. Wala yu'alliku ay wala ya'tamidu,
Mana tidak bergantunglah ia mutawakkil itu al-qalba akan hatinya bihi dengan dia, ai bidzalika zat tadi. Nah, bihi bizadi atau bidzalika zad. Dengan dia dengan demikian itu bekalan. Tu. Bi'annahu lagu mana tidak bergantung hati dia dengan bekal tu? Bi'annahu dengan sekira-kira bahawasanya bekal tadi tu. Bi'annahu dengan sekira-kira bahawasanya azadal mahmul tadi. Dengan sekira-kira bahawasanya bekal yang ditanggung tu la mahalata rizquhu, tidak memutuh oleh rezekinya mutawakkil. Maknanya bukan orang panggil dia tanggung bekal tu, maknanya beres dah kawai cedek dah, insya-Allah tak lapar. Tak bukan gitu. Dia bawa barangkali hak ni rezeki orang lain boleh jadi. Dia tak ada duk i'tikad kata beres selesai dah apa, dia bekal dah. Tak perlu beragak ke Tuhan dah. Tuhan tak main lah trik ni, kawai bawa Maggi banyak dah. Hai dak lah gitu dah. Boleh jadi hak ada dalam bekal dia, bukan rezeki dia boleh jadi. Jumpa dengan jalan orang susah lagi pada dia, orang lapar lagi pada dia. Tak apa. Tu orang panggil tu orang tawakkul sungguh dengan Tuhan. Wa fihi, dan padanya ai wa fi zadi, dan padanya dan sabi adalah padanya pada bekal tu qiwamuhu. Qiwamuhu ai qiwamu badanil mutawakkil tadi. Mana biber apa yang mengkuatkan tubuh orang yang bertawakkul tadi tu. Yalah. Nasi ke roti ke apa ke ya duk buh lah bonek heater ya ataupun duk buh lah beg ya tu nak musafir jauh ni. Aku tak jumpa makanan kau atau makanan mahal kau negeri orang negara orang. Ya. Tapi hati dia tu tak bergantung dengan benda hak dia bubuh lah beg ya wak ukat dia tu tak. Lepas tu dia gantung dengan apa? Wa innama, dan hanya sanya yu'alliqul qalba, menggantunglah ai mutawakkil tadi tu al-qalba akan hatinya, hati mutawakkil tu billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala semata-mata. Wa yatawakkalu alaihi, dan bergantunglah hatinya di atas hati mutawakkil tadi tu. Wa yatawakkalu alaihi ala Allah Ta'ala. Wa yaqulu, padahal berkatalah al-mutawakkil itu. Dia kata mana? Ni maqal kau bagi yaqulu. Yaqulu ni al-mutawakkilu tadi lah. Yang berkata tu al-mutawakkil, orang yang bertawakul. Dia kata mana? Innar rizqa, sesungguhnya bermula rezeki itu maksumun, telah dibahagilah ia tu oleh Allah Ta'ala, maknanya mafrughun minhu, dilapangkan daripadanya. Itu tu maksumun mafrughun minhu, rezeki itu sungguhnya telah dibahagi, telah dilapar, dicedek dah maknanya, minhu daripadanya. Wallahu ta'ala insya'a aqama bin yati bihaza au bi ghairihi. Wallahu, bermula Allah Ta'ala, insya'a, jika menghendakilah ia Allah Ta'ala, aqama, nescaya menjadilah ia Allah Ta'ala, maknanya. Tu bin yati, akan teguh tubuhku. Jasadi, maknanya bin yati ai jasadi, teguh tubuhku, jasadku, bihaza, dengan ini, ai bihaza rizqul mahmul tadi, bihaza ai bihaza apa, bihaza zadil mahmul, boleh tak? Bihaza rizqil mahmul, boleh tak? Dengan bekalan yang ditanggung tadi tu, yang dibawa tadi tu, makanan yang dibawa tadi tu, au bi ghairihi, atau yang lain daripadanya, ghairi hazar rizqi, au ghairi hazar zat tadi, lain daripada bekalan ni, boleh hadis. Ada masalah apa? Itu orang tawakkul. Hati dia tu tak bergantung dengan Maggi, dengan beras ke gapo roti yang dia bawa oleh beg dia tu tak. Boleh jadi Tuhan nak mengukuh ke jasad dia dengan hak ni, boleh jadi. Atau dengan hak lain. Gigi musafir, orang ajak makan gigi. Mari makan lah kali. Hak dalam beg dia, kayak gitu. Awak berat mereka. Boleh jadi lah ke? Di hati dia tu tak bergantung ngonek-ngonek dengan zat tadi, dengan bekalan rezeki yang mahmul yang ditanggung itu. Wa rubbama, dan ada kalanya yahmilu biniyatin ukhra. Mutawakkil tadi, orang yang tawakul, orang mutawakkil tadi itu memanglah
dia bawa bekal dalam musafir dia, dalam safar dia tu. Tapi yahmilu dia tanggung rezeki ataupun bekalan tu biniyatin ukhra, dengan niat hak lain. Biniyatin ukhra ay hasanatin. Biniyatin hasanatin ukhra, begitu. Dengan niat yang elok yang lain. Lagu mana niat yang elok yang lain? Bi'an. Tu dengan sekira-kira atau wazalika niyatul hasanah. Nah, bermula demikian itu niat yang elok tu musawwarun ditaswikan bi an yu'ina musliman, dengan sekira-kira bahawa menolonglah ia mutawakkil tu musliman akal orang Islam yang lain. Tu au nahwi zalika. Atau seumpama demikian itu, ikutlah niat kerana tolong fakir miskin, kau orang susah tak ada kira lah, jumpa tengah jalan dia buh makanan lah beg dia, tak ada gapo dia. Niatnya apa? Kalau jumpa orang susah, orang fakir, orang miskin, kau orang lapar tengah jalan ke bulurai kau gapo, boleh dia bagi hak ni. Tu walaisa sya'nu fi akhzi zadi wa tarkihi. Walaisa, dan tidak adalah, ataupun walaisa ay wabil jumlati, dan dengan secara kesimpulannya, laisa sya'ni, tidak adalah kelakuan orang tawakkul tadi tu. Sya'ni ail mu'tabiri fit tawakkuli. Pada kelakuan orang yang diiktibarkan pada tawakul tu, fi akhdhi zadi wa tarki, tidaklah diiktibarkan orang panggil pada berbekal kau tidak berbekal, meninggalkan bekalan, bukan. Jadi nak iktibar orang tu tawakul, kau tak tawakul, tengok adakah dia berbekal. Kalau berbekal, cannot go, dia tidak tawakul ni. Bukan gitu. Dia tak berbekal, Masya Allah tawakul tinggi ni. Bukan gitu. Walaisa sya'nu fi akhdhi zadi wa tarki wabil jumlati, dan dengan wa aqulu laka biqaulil ijmali, gitulah. Dan aku katalah bagi engkau dengan perkataan mutalabbisan biqauli ijmali, dengan perkataan yang secara jumlah, secara ringkasnya apa? Laisa sya', bukanlah laisa sya'nu, bukanlah kelakuan siapa? Al-mu'tabiru fit tawakkuli, yang dibuat kirakan pada tawakul ni bukanlah kelakuannya dibuat kira fi akhdhi zadi wa tarkihi, pada mengambil bekal atau meninggalkan bekal. Lepas tu nak kata orang tu tawakul, kau tak tawakul, wa innama sya'nu fil qalbi. Dan hanya sanya tu wa innama, dan hanya sanya asya'nu, bermula kelakuan, asya'nul mu'tadu atau mu'tabaru, al-mu'tadu bihi, yang dibilangkan dengan dia, dengan kelakuan fit tawakkuli, pada tawakul tu fil qalbi, pada hati dia. Jadi kita nak kata orang tak boleh ni tak salah, tak nak kata orang yang di hati, nampak mana hati orang ada ni. Tak syekh apa banyak sangat bekal, nampak sangat tak tawakul. Teruk tak syekh ni. Tak sampai tu lagi ni. Berat anak murid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada anak murid ni. Dia nak tengok tok guru dia tu wali besar sungguh tu. Kalau boleh tok guru dia tu baru selesai masalah. Tak tahu ni. Baru selesai masalah. Selagi mana orang tak boleh. Yang ada je tak kena. Ya tu tok guru apa banyak bekalan duk bawa. Tak tahu aku ni. Saya tok guru lain. Dia tok guru mana? Tok guru tak ada bekalan, bawa spendo saja gitu ya. Gimana? Ni tawakkul tinggi ni. Ada kiki fitih ya, habis banyak lanjut akhir terbiasa beres lalu. Jadi kelakuan tawakkul ni kira perut pedah fil qalbi. La tu'alliq qalbaka illa biwa'dillah. Habis itulah. Habis itu begitu. La tu'alliq, dan janganlah engkau gantungkan qalbaka akan hati engkau illa biwa'dillahi, melainkan dengan janji Allah. Wallahu a'lam. Di situ la tu'alliq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawl wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawl wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma yas'aluka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati Ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammad Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.